Okey, seterusnya kita masuk pula ke bahagian 3, iaitu ciri-ciri penyampai atau penceramah yang cemerlang. Okey, dalam konteks pengucapan awam, seperti yang telah kita belajar awal-awal tadi, okey, proses ini perlu melibatkan dua pihak lah, iaitu penceramah ataupun penyampai dan juga receiver, iaitu audien ataupun pendengar. Okey, dan penyampai ataupun penceramah ni kita takrifkan sebagai orang yang menyampaikan mesej atau maklumat, dan pendengar ataupun audien adalah orang yang menerima maklumat yang disampaikan tersebut. Okay, so kebanyakan proses penyampaian maklumat itu dilakukan secara lisan, dan ada juga maklumat itu disampaikan dalam bentuk bukan bahasa lisan. Okay, so ada dua keadaan lah, lisan dan bukan lisan. Okay, contoh bahasa lisan adalah seperti apa yang sedang kita lakukan pada ketika ini. Okay, di mana saya bertindak sebagai penceramah atau penyampai, menyampaikan mesej atau maklumat kepada anda semua, iaitu saya punya pelajar, merangkap saya punya audiens lah, pendengar. Okay, dan kita berkomunikasi secara lisan, di mana awak boleh dengar suara saya, awak boleh dengar tutur kata saya, tutur bicara saya, patah-patah perkataan saya, betul? Jadi kita melakukan ceramah ataupun pengucapan awam secara lisan. Okay? Dan kalau bukan lisan, okay, memang tidak melibatkan sebarang suara. Tiada sebarang perkataan yang dilafazkan juga. Bagaimana situasi dan keadaannya. Okay, saya percaya you all semua pernah melalui benda ni, pernah melalui situasi ni. Okay, bayangkan satu keadaan di mana mak awak semua ya, tanpa sebarang kata, okay, awak boleh nampak dengan jelas muka dia merah padam, kening dia berkerut, bercantum dah, melekat dah macam tu. Dia dah ketap bibir, badan dia dah menggigil. Itu maknanya apa? Betul, maknanya mak awak sedang marah. Dia tak keluar perkataan apa pun, melalui expression muka dia, you tahu dia sedang marah. Maknanya mak you menghantar signal, menghantar mesej, dia marah melalui expression muka dia, mimik muka, gesture dia semua. Okay? Dan kita yang melihat ni terus faham. Okay, kalau mak you marah disebabkan you tak kemas rumah bersepah, jadi cepat-cepat you kemas sebab you tahu mak you sedang marah. Okay, cepat-cepat you cari penyapu, sapu sampah, vacuum dan sebagainya. Okay, nampak tak? Itu adalah contoh bukan bahasa lisan. Tiada sebarang kata tapi kita boleh faham apa yang ingin disampaikan. Okay, so itulah yang dikatakan sebagai konteks dalam pengucapan awam, penceramah dan juga audien, dan menggunakan bahasa lisan dan juga bukan lisan. Faham ya? Okey, pernah tak you all mengalami pengalaman ni? Okey, you all katakanlah you all hadiri satu majlis syarahan ataupun talk yang you all rasa masa berlalu begitu pantas. 2 jam tu rasa macam 2 minit je. Okey, punyalah seronok dengar ceramah daripada penceramah tu, dengan gelak ketawa dia, dengan lawak dia, dengan ilmu informasi yang disampaikan tu, memang you all rasa best sangat, puas hati sangat. Okey, rasa macam tak nak balik. Okey, dan pernah tak juga you all melalui pengalaman, okey, rasa macam ya Allah, apa yang aku tengah dengar ni, tak faham lah. Cepatlah habis. 2 jam tu rasa macam 2 abad lamanya. Dah lah tu rasa macam mengantuk semua ada kan. Okay, tengok penceramah tu, rasa sakit hati dah pula. Rasa nak keluar dewan tapi korang kau hajar pula nampaknya. Pernah tak rasa macam ni? Okay, so kalau you pernah ada 2 pengalaman yang saya nyatakan tadi, okay, apa yang boleh saya katakan, 2 situasi itu berbeza disebabkan oleh 2 penceramah yang berlainan cara dan approach dia di atas pentas. Okay, kalau penceramah yang hebat, yang bagus, yang cemerlang, tentu sahaja audien dia tak sempat rasa bosan. Okay, tapi kalau penceramah yang cakap pun suara dengar tak dengar, baca teks, intonasi pun monoton, mendatar je kan. Kita ni rasa sengsara sangat, rasa macam
apa benda yang I tengah buat ni, I tengah dengar apa ni, dia mula rasa macam tu. Betul? Okay? So that's why dalam pengucapan awam, penceramah tu paling penting. Okay? Dan kita kenalah berusaha untuk menjadi seorang penceramah yang cemerlang. Okay? Untuk pastikan audien kita seronok. Okay? Dengar kita punya talk. Kita nak pastikan audien kita bersama-sama dengan kita. Kita kena hook dia. Kita kena pancing dia, ikat dia supaya dia sentiasa fokus dengan kita daripada awal sampailah akhir. Okay? Jadi macam mana nak jadi penceramah yang cemerlang ni? Okay, antara ni yang pertama sekali, penceramah ataupun penyampai tu dia kena mempunyai pengetahuan tentang komunikasi. In bracket, teori dan aplikasi. Okay? Contoh, apabila berucap, dia memahami konteks ucapan yang sesuai dengan latar belakang tempat yang dia akan berucap. Maknanya sebagai penceramah ni, sebelum you nak pergi mana-mana majlis untuk sampaikan syarahan, ucapan talk dan sebagainya, you kena kenal pasti dulu siapa you punya audien. Okay, katakanlah Ali. Ali merupakan pegawai takbir diplomatik di Kementerian Penerangan sebagai contoh. Okay, dan Ali ditugaskan untuk pergi ke kampung Ulu Dong Raub untuk menyampaikan syarahan berkaitan dengan COVID-19. Okay? Jadi Ali ni sebaik saja dia terima arahan daripada pihak atasan untuk pergi ke Ulu Dong Raub, automatically dia tahu dia punya audience tu adalah orang kampung. Okay? Orang kampung, kita bukan nak underestimate orang kampung, tidak ya. Mungkin ada antara penduduk Ulu Dong tu mereka yang berpendidikan tinggi, ada degree, ada master, ada PhD. Okay? Tapi kita kena tahulah mungkin kebanyakannya, majoritinya adalah mereka yang kurang berpendidikan tinggi dan juga mungkin terdiri daripada mereka-mereka yang berumur lebih tua lah. Okay? Maksudnya orang-orang yang dah berumur. Okay? Jadi Ali dia kena tahu apa pendekatan yang dia perlu gunakan untuk pastikan audien dia di Ulu Dong ni boleh faham apa yang dia nak sampaikan mengenai COVID-19. Okay? Pertama, Ali kena pastikan dia memilih bahasa yang paling mudah untuk semua penduduk Ulu Dong tu faham. Okay, antaranya dia perlu bercakap dalam bahasa Melayu lah. Jangan pula dia pergi bagi talk dalam bahasa orang putih kan, dalam English. Nanti tak ada orang yang faham pula. Jadi dia kena pilih, dia kena berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu tu pula adalah bahasa Melayu, bahasa pasar. Maknanya dia bukan cakap bahasa baku lah. Cakap bahasa pasar. Dan approach yang dia kena gunakan adalah pendekatan secara santai. Bukan dah formal. Santai je. Sembang macam sembang-sembang santai je. Okay, macam sembang-sembang kat kedai kopi je ayat-ayat yang digunakan. Dan the chosen of word juga kena perkataan-perkataan yang mudah, ringkas dan mudah untuk difahami. Elakkan untuk guna jargon words lah. Ayat-ayat bombastik. Tidak dibenarkan. Okay, dan Ali kena buat benda ni semua sebab dia nak pastikan dia punya audien tu, penduduk kampung Ulu Dong Raub tu faham dengan ceramah dia mengenai COVID-19. Bila audien kita faham, barulah mereka boleh amalkan, okay, praktis apa yang kita sampaikan dalam ucapan tadi. Okay, so you all pun nanti begitu jugalah, kena tahu siapa, bila mantau ada peluang jadi pegawai ya, kena tahu siapa you punya audien. Kalau luar bandar, kita kena cakap luar bandar. Kalau kita bercakap dengan komuniti dalam bandar, mungkin bahasa tu bahasa Melayu standard kan. Okay, dan lagi bagus kalau you pergi ke kawasan-kawasan kampung tu, cuba belajar bahasa dialek tempatan tu. Macam contoh Ali tadi dia kena bagi talk dekat Ulu Dong, mungkin dia boleh belajar bahasa Raub. Raub ni pun ada dialek dia sendiri kan. Cuba belajar, dapat 2-3 perkataan pun dah menyebabkan audien dia rasa happy. So korang dia faham yang penceramah ni tahu juga bahasa dia. Jadi kita ni manusia ni dia ada, kalau kalau ada human touch tu kan, dia akan rasa macam penceramah ni duduk KL pun tahu cakap Raub. Jadi dia rasa macam suka dah nak dengar kita kan. Jadi dia akan bagi cooperation lah dengan cara fokus, dengar, senyum, angguk, geling dengan apa ceramah yang kita sampaikan. Faham? Okey, ciri lain ya untuk menjadi seorang penceramah yang cemerlang. Okey, yang kedua adalah dapat mengenal pasti objektif ucapan dan menyesuaikan diri dengan ucapan dan majlis. Maknanya, sebagai seorang penceramah, okay, at the first place, kita kena tahu terlebih dahulu apa objektif ucapan kita. Apa objektif syarahan kita. Apa objektif
taklimat kita. Okey? Adakah untuk memberi kesedaran kepada audien ataupun sekadar menyampaikan maklumat ataupun untuk mempengaruhi audien ataupun merangkumi semua elemen yang dinyatakan tadi. You kena tahu benda tu. Okey? Bila kita dah tahu objektif ucapan kita, barulah mudah untuk kita menyusun konten kita, isi kandungan ceramah kita. Apa yang kita ingin masukkan dalam ceramah kita dan apa perkataan-perkataan yang boleh kita gunakan untuk pastikan objektif kita tercapai. Contoh macam kes Ali. Ali ditugaskan oleh majikan untuk pergi ke kampung Ulu Dong Raub untuk menyampaikan kesedaran mengenai COVID-19. Jadi dalam ucapan Ali, dia tahulah dia perlu bagi ceramah untuk memberi kesedaran kepada penduduk kampung betapa bahayanya COVID-19 ni. Dia perlu bagi dia perlu sampaikan maklumat lah, mungkin statistik terkini COVID-19 tu berapa ya. And then mungkin dia juga kena mempengaruhi orang kampung ya, betapa mungkin sekarang ni isu vaksin ni ramai orang-orang kampung, orang tua-tua menolak vaksin ni. Jadi Ali kena memujuk, mempengaruhi orang-orang kampung supaya mereka menerima suntikan vaksin COVID-19. Jadi Ali bila dah tahu objektif dia, jadi dia mudahlah nak susun dia punya konten. Katakan bila tiba hari kejadian, Ali pun mulakanlah ucapan dia dengan di hadapan orang-orang kampung Ulu Dong. Ali memilih bahasa Melayu kasar, pendekatan secara tidak formal. Jadi contoh macam mana Ali cakap, ini contoh lah. Mungkin you all boleh buat lagi bagus pada saya. Saya pun spontan je lah. Contohnya macam ni. Pakcik-pakcik, makcik-makcik. Sekarang ni negara kita dilanda virus COVID-19. Dah setahun berlalu tapi keadaannya makin serius. Setiap hari jumlah mereka yang dijangkiti COVID-19 meningkat dengan begitu mendadak. Hari ni je, setakat pukul 4 petang tadi makcik-makcik, 7,000 kes positif COVID-19 baru dilaporkan. Hari ni 7,000 makcik-makcik. Semalam tu 8,000. 8,000 campur 7,000 dah berapa ribu kes makcik? Makcik kira, tekanlah kalkulator tu. Tekanlah handphone tu kira. Itu orang yang dijangkiti virus COVID-19. Yang meninggal ni pakcik-pakcik, makcik-makcik, hari ini sahaja 75 orang meninggal dunia akibat COVID-19. Hari ini. Semalam, kemarin, hari-hari kematian disebabkan COVID-19 ni melepasi angka 50 ke atas. Kalau sebulan, kalau setahun, bayangkan berapa ramai yang meninggal dunia akibat COVID-19. Jadi bahaya ke tidak COVID-19, pakcik-pakcik? Ya, bahaya. Lagilah makcik-makcik, pakcik-pakcik yang dah berumur ni. Bukan saya nak takut-takutkan makcik-makcik yang pada pakcik. Tetapi mereka yang berisiko dijangkiti COVID-19 adalah golongan yang berusia 60 tahun ke atas. Pakcik, berapa umur pakcik? 70, ya. Itu adalah golongan berisiko untuk dijangkiti COVID-19. Saya bukan nak mendoakan yang tidak baik. Jauh sekali untuk menakut-nakutkan. Tapi saya perlu nyatakan kebenaran supaya makcik-makcik, pakcik-pakcik sedar mengenai COVID-19 ni dan perlu tahu apa yang boleh dilakukan untuk mengelakkan diri kita dijangkiti oleh COVID-19. Sekarang ni kerajaan sedang berkempen untuk vaksinasi COVID-19. Saya dapati penduduk Ulu Dong ni ramai lagi yang tidak mendaftar. Untuk mendapatkan suntikan COVID-19. Berapa ramai lagi yang belum daftar? Masya Allah. Pakcik-pakcik, makcik-makcik, hari ni saya datang, saya harap pakcik-pakcik, makcik-makcik boleh buka mata, buka hati
Fikirkan apa yang saya katakan ni. COVID-19 bukan benda yang main-main. Dia adalah serius dan sangat bahaya. Okey, jadi untuk mengelakkan diri kita menjadi mangsa, sekarang ni kita perlu ambil vaksin. Kena cucuk vaksin tu, itulah yang boleh melindungi kita daripada terkena jangkitan virus COVID-19. Okey? Jadi kejap lagi habis ceramah saya ni kita ada buka ya, kita ada staff KKM akan buka booth di luar sana. Tolonglah daftar. Tolong daftar untuk dapatkan vaksin. Saya tidak mahu penduduk Uludong meninggal disebabkan COVID-19. Jangan makcik-makcik. Itu adalah keadaan yang sangat menyedihkan. Bila kita meninggal dunia, anak kita, isteri kita, suami kita tak dapat tengok kita. Tak dapat peluk, tak dapat cium kita buat kali terakhir. Dan tidak dapat sama-sama menghantar kita ke liang lahat. Adakah kita ingin keadaan itu berlaku? Kalau tidak, cepat-cepatlah dapatkan vaksin COVID-19. Saya merayu, tolonglah lindungi diri pakcik-pakcik kerana diri pakcik dan makcik sangat berharga. Nampak ucapan saya tu? Itulah objektif dia. Nak menyedarkan, nak menyampaikan maklumat dan nak mempengaruhi audiens supaya bertukar fikiran dan buatlah seperti yang disarankan, daftar COVID-19, daftar vaksin dan sebagainya. Okey? Itu contoh. Alright? Selain itu juga, penceramah perlu memiliki kemahiran-kemahiran asas yang dapat membantunya mencapai objektif pengucapan awam yang akan disampaikan. Okay, kemahiran asas ni contohnya kemahiran berkomunikasi lah. Okay, penceramah perlu menguasai kemahiran berkomunikasi. Boleh bercakap dengan baik. Okay, kalau you terketar-ketar, gemuruh, takut tu maknanya you belum menguasai lagi kemahiran asas ni. Kena banyak berlatih lah. Okay, sebab kalau kita tak ada kemahiran asas, tak menguasai kemahiran asas ni, dia akan menyebabkan kita punya performance di atas pentas, menyebabkan mesej yang kita sampaikan tu tidak dapat dihantar, tidak dapat disampaikan dengan sebaik yang mungkin. Jadi bila orang tak dapat terima maklumat kita tu, jadi objektif dia tak akan tercapai. Okey? Dan seterusnya kita perlu peka dan dengan budaya dan sistem nilai yang pelbagai dalam kalangan penonton. Ini adalah untuk sebagai penceramah lah ya, penceramah yang bagus. That's why kita kena kaji siapa kita punya audience, kan, budaya dia, sistem nilai dia, social background dia macam mana, supaya bila kita bagi ucapan tu, kita tak adalah menyakiti mereka dan sebagainya. Okey? Contoh tadi kalau kita pergi Uludong, okey, kita katakan Ali pergi Uludong, kampung Uludong tanpa buat kajian mengenai audien dia, dia pergi cakap bahasa Inggeris dekat orang kampung, kan? Tentulah tak. Maknanya Ali tak peka dah dengan orang kampung. Orang kampung mesti kebanyakan cakap bahasa Melayu, betul tak? Okay, and then Ali bercakap pun formal macam robot je. Tak ada human touch. Orang tua ni suka balak-lawak sikit kan. Ali ni serius je. Dia tak peka dengan budaya dan sistem nilai orang kampung. Jadi itu menyebabkan ceramah ataupun syarahan tu gagal ya, sampai dengan baik di dalam hati penonton kita. Jadi bila penonton tak dapat apa yang kita sampaikan, sia-sia je lah kita punya ucapan 2-3 jam tu. Sebab tak ada impactnya kepada kita punya audience. Alright? Okey, seterusnya kita lihat pula sifat-sifat positif penceramah. Okey. So, seorang penceramah perlulah berpengetahuan luas dalam bidang ataupun dalam tajuk yang dia sampaikan. Okey. Kalau katakan hari ini you dijemput untuk beri ceramah berkaitan dengan COVID-19, okey, bermaksud you kena berpengetahuan dalam topik yang you katakan tadi. Dan juga background you tu mungkin kena sesuai dengan topik yang you ingin sampaikan. Okay? Kalau COVID-19 mungkin orang yang pakar, orang yang layak untuk bercakap mengenai COVID-19 tu adalah pegawai-pegawai perubatan, ya. Okay, jadi doktor-doktor ni, okay, pegawai-pegawai kesihatan ni, mereka ni adalah orang yang dia layaklah, berpengetahuanlah untuk bercakap mengenai vaksin, mengenai COVID-19 dan sebagainya. Jangan pula
Okay, you ni nak bagi ceramah mengenai COVID-19. Tapi you punya background adalah pertanian. Jadi kena tak kat situ? Tentulah tidak ada kena-mengena. Jadi kalau kita punya background penceramah pun, diploma dalam pertanian, peladangan, nak bagi ceramah pasal COVID-19, dah tentu orang tak percaya dengan apa yang you nak cakap because you're not an expert on that field. Faham tak? Kita jangan tamak. Kita hanya boleh cakap, hanya boleh berucap, bagi ceramah, bagi talk dalam bidang kita sahaja. Jangan lari bidang. Jangan tamak, semua job dia nak. Saya boleh bagi ceramah pasal COVID, boleh. Pasal artis, boleh. Pasal alam sekitar, boleh tak? Tak boleh Kita kena cakap bidang kita sahaja. Jangan tamak, alright? Okay, next adalah kemahiran berucap, skillful. Untuk jadi seorang penceramah yang bagus, yang cemerlang, memang kemahiran berucap tu adalah yang paling penting. You kena kuasai kemahiran berkomunikasi, kemahiran berucap. Okay, you kena confident berkeyakinan. I select sekali point nombor 3 tu. Kena berkeyakinan setiap kali you berada di atas pentas. Okay, kalau you berucap dengan penuh yakin, selalunya ucapan you akan menjadi lancar. Tidak tersekat-sekat, tidak tergagap-gagap sebab you mahir berucap dan you confident. Gitu. Okay, kalau kita ni jenis yang naik atas pentas, dia kena serang penyakit gemuruh, tergagap-gagap kat depan tu, terkebil-kebil blur kat depan tu, tentu sahajalah audien kita kat bawah tu tak berminat dengan ucapan kita. Faham? That's why at the first place, tolong kuasai kemahiran berucap dan tolong kawal you punya perasaan gemuruh. Pastikan di atas pentas, confident. Okay, tipulah kata tak ada gemuruh, semua tu normal. Tapi you kena pandai overcome lah, control you punya nervous tu. Pastikan di atas pentas, berikan yang terbaik. Okay, and then juga seorang penceramah yang cemerlang perlu memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik ni mungkin dari segi penampilan, okay, tutur bicara you, cara percakapan you. Okay, janganlah pula kita ni bagi ceramah suka cakap perkara yang bukan-bukan. Okay, buat lawak-lawak lucah. Okay, guna perkataan-perkataan yang sensitif. Okay, and then pula pakaian kita pula selekeh dan sebagainya. Tak boleh penceramah ni kena all out. Okay, kena sempurna lah pendek katanya sebab kita ni diperhatikan oleh ramai orang. Kita tu adalah center of attention sebenarnya. Semua orang tumpukan kepada kita. Jadi kita ni kena seboleh-bolehnya kalau kita diberi peluang untuk jadi speaker sesuatu majlis ke, kita kenalah buat yang terbaik. Okay? Dan juga sekali berperawakan baik dan berkepribadian baik tu sekalilah, okay, saya combinekan tadi tu. Jadi you perlu memiliki elemen-elemen positif ni supaya you boleh menjadi penceramah yang cemerlang. Alright? Okay, kat sini adalah carta yang menunjukkan flow pengucapan awam yang berkesan. Terbahagi kepada 3 sebelum ucapan, semasa ucapan dan juga selepas ucapan. Okey, kita lihat dulu apa yang perlu kita lakukan sebelum ucapan sebelum kita memberi ucapan dalam sesuatu majlis lah. Okey, terlebih dahulu kita kena tahu tajuk. Tajuk apa yang ingin kita sampaikan dan pastikan tajuk yang diberikan itu adalah dalam bidang kita dan itu adalah kepakaran kita. Okey, macam saya kata tadi, jangan tamak. Semua benda, semua tajuk you nak ulas, nak ambil kan, nak cakap, tak boleh. Kita ada limitation kita. Kita perlu berucap okey dalam bidang kita sahaja yang kita paling mahir. Okey? And then kita kena analisis latar belakang halayak ataupun audien kita. Macam saya katakan sebelum ni, you kena tahu di mana lokasi ucapan atau majlis yang akan diadakan. Okey, siapa taraf pendidikan mereka, minat mereka, latar sosial mereka, pengetahuan mereka, agama. Okey, ini penting bagi memastikan you boleh mendekati golongan ataupun you boleh mendekati audien you dengan sebaik yang mungkin. You boleh create bonding dan engagement dengan you punya audien.
Okey, kalau mereka tu orang kampung, kita gunakan bahasa-bahasa pasar, bahasa yang mudah nak difahami. Okey, kalau mereka tu adalah mereka yang tinggal di kawasan bandar, mungkin kita boleh cakap, kalau kita tengoklah, kalau mereka perlukan ucapan dalam bahasa Inggeris, kita cakap bahasa Inggeris. Kalau tidak, kita gunakan bahasa Melayu standard, ya. Dan juga kalau kita bercakap di Hayalak bandar ni, kebanyakan mereka ni lebih formal, kan, approach tu lebih formal, mungkin disebabkan taraf pendidikan mereka. Jadi kita kena tahulah kita punya audience tu macam mana. Ibarat masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang lembu mengembu. Menguak. Okay? So, itulah perumpamaannya. Alright? And then you kena tahu butir majlis, butir maklumat majlis. Okay? Kena tahu majlis tu berlaku pada hari apa, pukul berapa, di mana. Okay? Benda ni penting supaya you boleh buat preparation lah. Kalau majlis tu katakanlah pada 25 hari bulan, mungkin 20 hari bulan you dah start buat you punya tax, kan. You dah start survey kat mana lokasi sebab you tak nak nanti sesat, datang lambat dan sebagainya. Okay? Jadi kena tahu maklumat mengenai majlis yang you akan hadiri nantilah. Okay? And then you kena sediakan teks ucapan dan membuat latihan sewajarnya untuk elak masalah kegugupan. Betul, kalau kita nak bagi talk, tak kisahlah dah berapa tahun pun pengalaman you dalam bidang pengucapan awam ni, okay, you kena prepare. You kena bersedia dan you kena buat latihan yang sewajarnya. Okay? Kalau zaman dulu-dulu tu, kalau sebut pasal pengucapan awam ke, pidato ke, kan, kebanyakan kita ni suka berlatih depan cermin. Betul. Tapi sekarang ni, zaman pun dah canggih dan saya rasa teknik paling berkesan sekali untuk kita berlatih adalah melalui record. Okay, rakaman muka kita. Okay, kita boleh gunakan kamera, guna function video, and then record muka kita sedang bercakap. Lepas tu nanti kita boleh dengar balik, boleh tengok balik kita punya recording. Mungkin kita boleh tengok, expression muka aku ni macam tak kena lah, tak menarik lah gaya macam ni. You boleh analisa you punya video tu dan you boleh buat penambahbaikan lah. Okay? So memang sebelum ucapan, sebelum majlis kita kena berlatih supaya kita tak gugup, tak blur di atas pentas nanti. Alright? So, okay, now kita tengok pula semasa ucapan. Bermaksud di atas pentas lah. Okay? So, pastikan sebagai seorang penceramah, okay, you perlu memberi latar belakang pengenalan diri you kepada pengurusi majlis. Okay, selalunya pengurusi majlis, dia akan bacakan dulu terlebih dahulu latar belakang penceramah lah. Okay, tujuan kenapa pengurusi majlis kena bacakan sedikit sebanyak biodata atau pengenalan diri penceramah adalah untuk membina keyakinan halayak terhadap pengucap. Okay, katakan sebagai contoh, penceramah kita pada hari ini adalah Dr. Rafiza binti Muhammad Noor, merupakan seorang doktor perubatan di Hospital Putrajaya, berpengalaman sebagai pegawai perubatan selama 20 tahun dan merupakan pakar dalam bidang vaksin ataupun virus. Okay? Jadi, bila penceramah tu dah bacakan pengenalan diri you, audiens yang dengar ni, hebat doktor ni, hebat penceramah kita ni, nampak tak? Dia akan build trust di kalangan you punya audiens. Bila audiens dah yakin dengan penceramah tu, barulah apa yang kita cakap, apa yang kita nasihat, apa yang kita pesankan pada mereka tu, mereka akan dengar, mereka akan ikut dan mereka akan amalkan. Okay, itu pentingnya pengenalan diri tadi tu. Okay, dan seterusnya, semasa ucapan juga perlu beri gambaran atau perkenalkan tajuk ucapan. Di sini, okay, penceramah sebelum you nak mulakan you punya talk tu, okay, you beri sedikit gambaran apa yang you ingin sampaikan. Sebagai contoh, katakanlah you pegawai perubatan nak bercakap pasal COVID atau pasal vaksin. Okay, kita boleh bagi gambaran. Kadar jangkitan COVID-19 semakin meningkat dan begitu membimbangkan. Okay, atas keprihatinan kerajaan, okay, kerajaan telah atas keprihatinan kerajaan Malaysia
maka kita mula mempercepatkan proses vaksinasi di kalangan penduduk Malaysia. Okey, jadi hari ini saya ingin mengupas mitos dan fakta berkaitan dengan COVID, berkaitan dengan vaksin, kerana saya percaya masyarakat kita pada hari ini banyak dimomokkan, banyak ditakutkan, banyak disalurkan informasi-informasi yang tidak tepat berkaitan dengan vaksin. Jadi hari ini saya dengan penuh tanggungjawab ingin mengubah persepsi tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan vaksin. Ini bukan auta tapi adalah fakta. Gitu. Jadi orang tahulah bila you nak cakap, doktor you nak bagi ceramah mengenai vaksin sebab you dah bagi hint-hint tadi tu kan, mitos dan fakta mengenai vaksin. Faham? Okay? Dan you kena guna aspek bukan lisan dalam you semasa you sedang berucap, menyampaikan ucapan you tadi tu. You kena gunakan aspek bukan lisan seperti gaya penyampaian you tu, tangan you, intonasi, kejap naik, kejap turun bila kita nak tekankan ataupun kita nak highlightkan satu perkataan tu, kita kena tekankan bunyi tu bagi maksud tu sampai. Okey? Contohnya, sila ambil perhatian tuan-tuan. Benda yang saya nak katakan ni penting. Faham tak? You tekan-tekan mana-mana perkataan yang you rasa you nak orang tu faham tu, you kena tekan sikit. Okay, dan you punya sebutan tu kena jelas. Jangan begitu tak nak. Kena clear. Kena sebut seketul-seketul, sebiji-sebiji. Okay? Memek muka, kalau marah tu macam mana, kalau senyum, kalau benda tu gembira macam mana. So kena main dengan aspek bukan lisan ya, supaya menguatkan lagi hujah you yang secara lisan tadi tu. Jadi lisan dan bukan lisan bergabung meletup, barulah audien you faham sampai ke dalam hati audien you dan dia akan ingat sampai mati insya-Allah. Okay? And then you kena peka maklum balas halayak. Okay? You peka maklum balas halayak ni adalah you nak tengok, you kena tengok sambil you berucap tu, you kena tengok audien you tahu. Adakah mereka ni, tengok mereka, adakah mereka ni positif ataupun negatif. Positif tu maknanya bila you bercakap, you bagi ucapan, you nampak respon mereka mengangguk, kan? Menggeling. Kalau mengangguk tu maknanya apa yang you cakap tu dia faham. Dan kalau dia menggeling-geling tu maknanya dia tak setujulah dengan macam contoh mitos tu kan, antara dia geling dia, ya Allah, selama hari ni aku tertipu rupanya. Macam dia geling-geling. You nampak expression muka dia. Kalau you buat lawak, mereka gelak, mereka senyum. Itu maknanya mereka memberi maklum balas kepada you lah. Positif pada you. Kalau maklum balas negatif, kebanyakannya penonton you akan pasif. You buat lawak, mereka tak gelak. You serius pun mereka lagi lah serius, ataupun mereka main handphone dan sebagainya. So kalau you dah nampak lah feedback negatif ni, apa yang you boleh buat adalah mungkin you boleh itulah masukkan lawak jenaka ataupun berhenti sekejap buat senaman ke, sebab kata contohnya, okeylah saya rasa saya ni dah banyak berucap ni, tapi belum habis lagi ucapan saya ni. Apa kata kalau kita take 5 sekejap, kita bersenam, kita regang-regangkan otot. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan semua bangun? You nampak tak, you buat aktiviti dengan mereka, bangun, picit-picit kawan sebelah ke dan sebagainya. Buatlah sesuatu yang boleh mengalihkan feedback negatif tu supaya menjadi positif semula. Mungkin kalau you tengok muka-muka feedback negatif tu juga mungkin signal pada you, mungkin you punya ceramah ni bosan ni. Jadi you kena pandailah macam mana mungkin tunjuk tayangan video ke kan, supaya fokus audien you kembali bersama-sama dengan you lah. And then guna para sikap yang sama dengan halayak, mesra halayak. Maknanya you kena jadi seorang penceramah yang mesra. Kita ni kalau jadi penceramah, kita ni janganlah action sangat.
bajet-bajet sangat atas pentas tu tak boleh. Kita ni, kita kena menangi hati kita punya audien. Kita kena mesra dengan kita punya audien. That's why kita kena senyum. Okay, kita kena bertanya khabar audien kita. Kita kena, kalau boleh nanti semasa, kalau boleh lah, kalau you punya kawasan majlis itu mudah untuk you bergerak, mungkin you boleh bergerak daripada atas pentas turun ke pentas, ke pergi depan audien you. You know, you cuba mingle around dengan you punya audien tu. Barulah audien you tu tak lost. Tak lost daripada you. Okay? Jadi kita kena mainkan peranan kita sebagai penceramah yang hebat semasa kita sedang berucap. Okay? Okay, now kita tengok pula selepas ucapan, apa yang penceramah boleh lakukan. Okay? Selalunya selepas habisnya sesuatu ceramah, sesuatu syarahan, ataupun sesuatu presentation, ataupun sesuatu interview, okay? Pasti akan ada sesi soal jawab di penghujungnya. Betul? Jadi, sebagai seorang penceramah, you perlu bersedia, okay, untuk menjawab soalan-soalan yang ditanyakan oleh you punya audien. Okay? Dan selalunya lah ya, kita ni sebagai penceramah, bila kita menguasai satu topik tu, kita dah boleh jangkakan apa soalan-soalan yang akan ditanya oleh kita punya audien. Okay? Jadi, you dah jangkakan soalan tu. Jadi, you pun dah ready dengan you punya jawapan lah. Cumanya, sekiranya ada soalan-soalan yang unexpected, yang out of the box, yang you pun terkelu nak menjawab soalan tu, okay, apa yang you boleh buat? Sebagai penceramah ni, katakan dia tanya soalan yang sukar untuk you jawab, macam mana you nak handle situasi ni? Adakah nak krik-krik je? Ataupun nak, orang kata, buat-buat tahu? Jawab jugalah, hentam sajalah, salah ke betul ke, dia bukan tahu, aku ni kan pakar, mesti dia percaya. You pun goreng. Ataupun you mengaku you tak tahu nak jawab. Macam mana? Mana satu? Okay. Selalunya penceramah yang berintegriti. Okay. Sekiranya soalan tersebut you memang tak mampu nak jawab, jangan malu mengaku. Okay. Minta maaf encik, saya tak dapat nak menjawab soalan encik tu kerana pengetahuan saya yang terbatas. Tetapi encik jangan risau. Okay, saya akan merujuk perkara ini kepada pihak atasan saya. Boleh tak encik tinggalkan nombor telefon ataupun alamat email untuk saya hubungi encik semula? Nampak? Tak tahu jawab, kita cakap terus terang tak tahu dan kita akan bantu, okay, untuk menjawab soalan tu dengan merujuk kepada rakan-rakan kita ataupun pihak atasan kita yang lebih mahir lah. Okay, kadang-kadang memang ada soalan yang kita tak jangkakan kan, akan ditanya. Okay? Tapi ataupun cara lain, okay, katakanlah you berhadapan dengan soalan yang sukar begitu. Okay, cara lain cara lain kita boleh buatlah untuk berhadapan dengan situasi ni adalah dengan cara okay, macam ni, soalan cik tu saya tidak mampu untuk menjawab. Tapi saya nak tanya, ada tak di kalangan penonton, atau ada tak di kalangan audien pada hari ni yang ada pengalaman ataupun tahu mengenai soalan yang dinyatakan oleh sahabat kita tadi tu. You open to floor. Maknanya you buka soalan tu kepada tetamu yang hadir. Mungkin ada antara audien you yang tahu. Okay, tadi why not? Kita minta, okay, ada tak siapa yang boleh kongsikan dengan saya mungkin ada melalui pengalaman seperti yang dinyatakan oleh sahabat kita tadi tu. Jadi mungkin ada orang yang akan berkongsi dengan you kan. Jadi sekurang-kurangnya you pun learn something dan lepas tu you ulas je lah apa yang audien tu kongsikan. Okay, ataupun kalau dia ada dua option lah, sama ada you open to members of the floor, okay, open to audien, ataupun you bagi tahu tak tahu dan you akan follow up. Antara dua tu boleh ya. Jangan kita ni hentam aja yang bukan-bukan. Okay, itu akan menjejaskan kita punya, lagilah menjejaskan kita punya credibility sebenarnya. Okay, alright, faham tu? Alright, itu saja untuk bahagian ini. Okay, terima kasih atas perhatian yang diberikan.